hasil daripada tadabbur kita ni ada 10 perkara. Yang pertama, pelajar bersedia untuk tulis. Yang ada dalam tafsir pimpinan tak tulis tak apa, sudah ada kat situ. Yang kita nak tulis ni yang belum ada ni. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut wa bassa fiha min kulli dabbah. Allah kata aku sebarkan di atas muka dunia ni berbagai-bagai jenis hayawan. Ayat ini bayanu qudratillahi azza wa jalla, menyatakan kuasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hayawan-hayawan atas muka bumi ini dengan pelbagai bentuk, pelbagai jenis. Kita yang duk bela hayawan ni kena tengoklah. Tengok, ada hayawan macam ni. Ni kita kadang-kadang kagum dengan orang yang ambil gambar kan. Ada seekor semut duduk atas batu. Orang Kelantan kata lilah mana? Pergi mari. Pi mai. Duduk atas batu, duduk pusing. Macam dia nak pergi ke tanah besar. Mula jadi bekalan habis ke macam mana atas batu. Tiba-tiba daun kering. Pusing daripada atas tu, mari berit kat sini. Kita kata Masya Allah, ada but dia rupanya. Dia pun lompat naik atas daun tu tak lama, hanyut pergi. Kita kata Subhanallah, itulah yang dikatakan, apa dia? Ulat dalam batu pun ada rezeki. Semut di pulau batu pun boleh didatangi oleh but untuk angkut dia balik ke darat. Bagaimana kita tak nak fikir kuasa Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki. Subhanallah. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, qauluhu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma. Allah kata kami turunkan dari langit itu air. Tuan-tuan tanda, yang pertama, air adalah nikmat yang zahir yang berulang-ulang daripada zaman dulu sampai ke hari kiamat. Maka kerana itu Allah sandarkan penurunan hujan itu kepada diri dia. Wa anzalna, kami turunkan hujan. Itu malaikat tiup awan tu, itu petugas. Tapi yang mengarahkan turun hujan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Baru yang kita bincang baru ni hadis ketika Nabi SAW berada di mana? Berada di Hudaybiyah. Malam tadi hujan, lepas solat subuh Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, dengan sebab turun hujan semalam, mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ada orang beriman dengan aku, dia kafir dengan bintang. Siapa dia kata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita ditirami hujan dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dengan rahmat Allah, maka orang itu beriman dengan Allah, kafir dengan bintang. Siapa dia kata bintang ni turun hujan, maka dia beriman dengan bintang, kafir dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena kata turunnya hujan itu satu nikmat yang bermutakarrirah, nikmat yang berulang. Karena itu Allah Ta'ala sandarkan wa anzalna min, aku yang turun hujan. Jangan hidup fikir orang lain. Kita sekali tak ada hujan, kita buat awan tiruan. Penat kita. Dan baik. Yang kedua, ayat yang sama. Ahli-ahli tadabbur jangan panik. Dia kata kenapa ulang sampai 7 kali ayat sama ni? Mungkin 100 kali. Dua anzalna juga dalilun ala rahmah. Dalilnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia turunkan hujan dari atas, bukan air dari bawah. Bila hujan turun dari atas, tenang-tenang je hujan tu turun. Tenang-tenang je hujan tu turun. Letak air atas bukit simpan, kemudian dia turunkan air terjun tu. Turun, kita boleh mandi, boleh ambil, boleh macam-macam nikmat yang kita gunakan. Bagaimana semua tempat sampai. Bayangkan, sebab itu kalau kita nak buat tangki air, kita kena buat atas. Ni ada setengah kontraktor tak apa cerdik, dia buat tangki air bawah. Habis dia beli pom untuk kita pom naik atas tangki air. Kata buat apa? Kalau pom rusak, tak ada air kita. Kecuali kita duduk di kawasan yang tekanan air itu rendah. Terpaksa kita kena buat tangki di bawah, baru pom naik atas. Macam rumah orang Arab ni, tangki air dia kat mana? Dalam tanah. Tuan-tuan yang pergi Mekah perasan tak? Kalau air tak ada, lori tangki mari, dia masukkan air dalam tanah, akan dia pom naik atas bangunan tu. Itu cerita lain, itu teknik lain. Ni buat rumah rendah, rumah biasa je, buat tangki air luar, kemudian suruh pom masuk dalam rumah. Kita kata biar cerdik kat nak jadi kontraktor pun. Kalau tidak, pergi belajar dulu. Baik. Maaf lah sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang kita kena kosek juga tak? Baru dia mikir. Yang keempat, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna.
Tengok. Setelah turun hujan, kami tumbuhkan tumbuhan. Ulama mengatakan fa'ambat sababiyah. Menjadi sebab tumbuhnya tumbuhan dengan sebab apa? Turunnya hujan. Itu dia panggil fa sababiyah. Wa tu'khadhu isbatul asbab, maka semua benda likulli syai'in sababa, semua benda bersebab. Allah Ta'ala buat jadi, dipanggil sunnatul alam, semua benda ni bersebab. Kalau tidak, kita tak mikir pula pakai jadi gitu je. Semua benda kum fayakun lah. Yang kelima, fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Tengok Allah Ta'ala buat. Kami jadikan setiap pokok itu ada pasangan dia karim, yang banyak manfaat. Allahu Akbar, karim. Min kulli sinfin. Setiap jenis pokok itu ada jenis dia yang memberi manfaat macam-macam ada. Ada pokok batang tinggi. Ada pokok dia punya rendah, duduk atas bumi. Macam-macam. Yang peliknya, pokok kelapa. Pokok kelapa ni orang tak makan batang. Dia makan buah. Buahnya tu. Orang Kelantan kata buahnya. Kenapa Tuhan buat tinggi sampai kena beruk, kena naik? Kenapa? Patut nyo ni, pokok nyo ni yang banyak dia punya dahan-dahan. Senang kan kita nak ambil, nak menyayur, nak buat sayur lemak. Ya. Paik pula ambil. Ni kena jolok atas naik tinggi. Kenapa? Saya suruh tuan fikir ya. Besok jawab, insya-Allah. Kalau semua saya nak jawab, penat ya juga macam tu kan. Jadi sama-sama kita fikir, baru lama dia tadabbur. Kenapa dia buat pokok kelapa yang kita nak makan buah dia duduk pucuk atas? Ada nak jawab tak? Kalau ada jawab boleh tulis. Sebab dia kalau semua bawah dekat bawah, tak sempat nak masak kita. Menalu budak ni, ais cantik buah ni. Nampak nyom muda sedap, peak pula. Akhir kali apa yang tinggal kau nak masak, tak ada dah. Semua orang kena pulah belaka. Jadi sampai peringkat kita nak menyayur, terpaksa kena cari monyet yang naik. Pasal itulah kita kata, kita kalau tengok orang bawa monyet, orang Kelantan panggil beruk. Kalau tengok orang bawa beruk atas basikal ke atas motor, kita kena guna bahasa yang betul. Jangan kata beruk Pak Mat. Dengan Pak Mat beruk, lain dia punya makna. Kalau kata beruk Pak Mat, maknanya beruk itu kepunyaan Pak Mat. Tapi kalau awak tukar ayat Pak Mat beruk, jawabnya berambak. Baik, ini dia panggil setiap batang pokok ada rahsia tersendiri. Pokok tamar dia punya cara. Kenapa pokok tamar dia ada tangkai? Kenapa pokok kelapa sawit tak ada tangkai? Fikir hak ni pun kita sampai ke tengah hari dah hari ni. Baik. Tuan-tuan fikir sendirilah, bagi jawapan yang baik. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut haza khalqullah. Ini semua contoh-contoh yang aku bagi kepada kamu ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jawabnya ini dalil tauhid ar-rububiyah. Orang kafir dia percaya semua benda yang dibuat atas dunia ni di bawah Allah yang ciptakan. Jadi kalau kamu percaya kepada penciptaan Allah, kenapa kamu tolak tauhid uluhiyah, keesaan, ketuhanan Allah Azza wa Jalla? Itu dipanggil, dari sudut hujah dia panggil hujah ilzami. Kalau mu terima ni, terima yang ni. Mu terima Tuhan mencipta langit dengan bumi. Kenapa kamu tak terima sebagai Tuhan saja yang berhak disembah dan dipuji? Kita dah belajarkan, dipanggil ilmu mujadalah, dipanggil ilmu untuk berbincang atau berdebat. Baik, yang ketujuh, haza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih falillahi ma ahla hadzal lafza wa aujazahu. Kata di para ulama, betapa indahnya bahasa Al-Quran, lafaznya pendek, lafaznya mukjizat, pendek, tapi dia telah membatalkan kepahaman puak-puak kafir musyrik. Tuhan kata, kalau kamu rasa cantik, pandai, buatlah juga. Barulah kamu boleh sembah benda lain. Ini Allah yang cipta, bagi tak nama orang lain. Kita marah kalau kita reka satu cerita, tiba-tiba orang nisbahkan benda itu kepada orang lain. Sebab itulah slogan dalam negara ni bertukar setiap kali bertukarnya kepimpinan. Daripada Islam hadari kepada Islam wasati, rahmatan lil alamin, apa benda pula mari. Kemudian keluarga Malaysia, sebab apa? Setiap orang nak ada sentuhan sendiri. Itu contohlah. Maka
Allah SWT kata, kalau kamu nak sembah benda lain pada aku, biar dia tu yang buat kamu. Itu dia panggil hujjah ilzami. Baik. Kata di para ulama, pendeknya lafaz, tapi maknanya panjang untuk membatalkan kepahaman syirik puak-puak kafir. Yang ke-8 masih lagi di ayatnya, hadza khalqullah. Ayat ini menjadi dalil yang zahir untuk kita ingkar, untuk kita batalkan hujah siapa? Orang-orang yang menolak dakwah Islam, yang menolak dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-9, fa'aruni, tunjuk bukti. Tuan-tuan tanda, ayat ini isti'malut tahaddi fil munazarah. Bila kita munazarah, kita berdebat, kita mesti cabar kawan supaya batalkan hujah kita. Kemukakan hujah awak. Tengok ayat itu kata, hadza khalqullah. Ini hak Tuhan buat. Fa'aruni madza khalaq. Mau tunjuk hakmu buat pula. Ingat ada waktu Nabi Ibrahim AS ketika dia berdebat dengan Namrus tu. Dia kata, apa ni, Tuhan aku menghidupkan mati. Katanya Namrud panggil orang, 2 orang, dia bunuh seorang, dia hidup seorang. Dia kata, tengok aku boleh matikan, aku boleh hidup. Jadi Ibrahim guna hujah lain pula. Tuhan aku mari matahari di sebelah timur, engkau mari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, dia punya tercengang-cengang kebingunganlah puak kafir. Ni ada seorang sahabat saya ni cerita, seorang mulhid, ateis, tak percaya ada Tuhan. Bila kita kata Tuhan boleh menciptakan, dia kata dia boleh juga. Nak tunjuk kebodohan dia tu. Dia buat apa? Dia ambil daging, letak dalam bekas, dibiarkan daging tu. Daging tu busuk. Bila busuk, keluar ulat. Oh, dia panggil orang Muslim. Hei, kawan, tengok aku boleh menciptakan ulat. Oh, cerdik. Dia ingat dia cerdik. Busuk banga tu pandai sangat. Kan? Maka, kata di seorang Muslim, oh, hebat you, boleh cipta ulat. Oleh kerana kamu sebagai pencipta, berapa ekor ulat? Bingung kamu tu tak boleh jawab. Mana nak jawab? Dia pun belum kira lagi. Kita kata jangan duk main lah buat benda karut macam tu kan. Baiklah para pelajar sekalian. Yang ke-9 ni, isti'malut tahaddi fil munazarah. Bila kita berlawan dengan orang, guna uslub mengancam, cabar, tunjuk. Yang ke-8 tadi, istidlal bil azhar. Kita kena buat dalil yang paling zahir sekali, yang kita boleh serlahkan kebenaran kita. Yang ke-8, tunjukkan yang paling zahir, bukti yang paling jelas. Yang ke-9, cabar dia orang supaya tunjukkan kepada kita apa yang kita ada. Baiklah para pelajar sekalian, yang ke-10 Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Yang ke-10 ni yang kata hadza khalqullah fa'aruni. Semua yang diceritakan pada hari ini daripada 5 perkara adalah ilmu, kepentingan ilmu tadabbur, memerhatikan kepada apa? Kepada keesaan, kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di situlah bezanya ilmu tafsir. Tafsir kita tafsir ayat. Ayat tu senang, bukit, pokok-pokok. Tapi bila kita tadabbur, kita ambil satu-satu. Setiap juzuk tu untuk kita fikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Setiap hari kita dapat faham daripada ayat-ayat Allah. Setiap hari kita dapat kefahaman yang baik. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Cerita yang sangat menyeronokkan. Cerita yang sangat mengkagumkan. Nama dia Kisah Luqman. InsyaAllah kisah ini akan baca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Salah Al-Khalidi. Dalamnya kitabnya Qasasus Sabiqina fil Quran. Kisah-kisah orang dulu dalam Quran. Tapi tuan-tuan jangan tunggu saya bawa cerita Israiliyat yang pelik-pelik, tidak ada. Itu kena cari penceramah lain. Seronok dengar, tapi ceritanya betul entah tidak, wallahu alam. Jadi kita cuba cari yang sahih. Kalau ada yang sahih, kenapa cari yang pelik? Baiklah para pelajar sekalian, kita jumpa dalam siri yang akan datang. Walaqad atayna Luqmanal hikmah.